Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower di page FTR Bidadari Solution. Okey, apa khabar anda semua hari ini di hari Khamis yang barakah? Okey, saya doakan agar anda semua dalam perlindungan Allah sentiasa sihat sejahtera, sentiasa bahagia, tenang dan ceria di samping keluarga yang tercinta, insya-Allah. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu daripada Solehah hari yang ke-143 pada sesi tahun 2021 ni. Alhamdulillah. Okey, boleh tolong share dan boleh tolong kongsikan laju-laju Solehah punya link page live pada petang ini supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Okey, tajuk kita hari ini adalah jutawan dunia akhirat. Kita tak nak jadi jutawan dunia je. Fokus kita adalah melahirkan lebih ramai jutawan yang berjiwa keakhiratan dan menjaga agama, insya-Allah. Hai, waalaikumsalam Kak Mai. Hai Umi Hendon. Hai semua, alhamdulillah. Hai, waalaikumsalam Ida. Hai Kak Mun, alhamdulillah. Thank you. Siapa yang tolong sharekan dan tolong sebarkan Solehah punya link page live hari ini, alhamdulillah. Seperti kebiasaan, dan sebelum kita memulakan majlis ilmu, jom mari kita sama-sama berselawat dan berdoa. Semoga Allah memberkati majlis ilmu kita pada hari ini, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Okey, alhamdulillah. Hai, waalaikumsalam Rosyazwani. Hai Kak Julina Ahmad. Hai Nadra. Hai Kak Rabaiyah. Hai Kak Maryam. Hai semua yang memberi salam. Okey, alhamdulillah, kita fokus kepada tajuk kita hari ini. Solehah memilih untuk sharing tentang tajuk jutawan dunia akhirat. Bagaimanakah jutawan dunia akhirat yang bakal dilahirkan pada masa kini? Bentuk perniagaannya macam mana, amalannya macam mana, ibadahnya macam mana. So Solehah berkongsi serba sedikit. Sebabnya alhamdulillah Solehah dah capai 1 juta pertama tahun lepas. Dan Solehah minta doa daripada kalian semua. Doakan Solehah menjadi seorang yang boleh memberi manfaat dan terus menyebarkan ilmu kepada ramai orang dekat luar sana supaya mereka terkesan dan always nak turn back to Allah, insya-Allah. Hai, waalaikumsalam Puan Hamiyati Iddu. Dari mana tu? Saya tak pernah dengar namanya sebelum ni. Okey, alhamdulillah. So bagaimana kita nak jadi jutawan dunia akhirat? Okey, yang pertama sekali, kalau kita nak jadi jutawan, of course kita kena mantap dalam marketing kita. Sebagaimana kita jaga marketing langit 80%, marketing bumi 20%. Kenapa kita kena jaga marketing? Sebabnya marketing ni adalah sesuatu perkara yang kita bagi orang nampak. Di mana marketing ni seperti jantung perniagaan, nadi perniagaan. Kalau tak ada marketing, macam mana perniagaan orang nak nampak? Macam mana perniagaan orang nak tahu? So penting marketing kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala nombor 1. Jangan lupa, jangan culas, jangan leka, jangan lalai. Jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan meningkatkan segala ibadah kita, jaga solat kita, jaga sedekah kita, jaga zikrullah kita, kalamullah kita. Marketing dengan Allah memang nombor 1. Kita tak boleh lari. Untuk orang yang nak berjaya, dia tak boleh meninggalkan Allah daripada kehidupan dia. Sebab seseorang tu hanya akan berjaya kerana bila dia pegang tali kebergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala 100%. So jaga hubungan kita dengan Allah. Hablu minallah. Jaga hubungan kita dengan Allah. Insya-Allah Allah akan permudahkan kita. Allah akan pelihara hati kita. Allah akan sentiasa meluas-luaskan rezeki kita seluas lautan, insya-Allah. Okey, yang seterusnya, kalau kita nak jadi jutawan dunia akhirat yang terbaik, kita hendaklah jadi role model dan contoh yang terbaik buat
manusia di sekeliling kita. Sebagai contoh, kalau kita ni seorang leader, kalau kita ni seorang founder, kalau kita ni seorang pengasas, kita hendaklah menunjukkan sikap yang baik, menunjukkan akhlak peribadi yang setanding dengan apa yang Islam ajar. Sebagaimana Rasulullah sangat mementingkan 4 sikap yang utama dalam diri kita, iaitu yang pertama, bercakap benar. Mesti ada al-amin, bercakap benar. Yang kedua, mestilah al-amanah, jujur dan amanah dalam kita punya perniagaan. Yang ketiga adalah al-fatanah, sentiasa bijaksana dalam melakukan sesuatu perkara, bijaksana dalam bertindak, bijaksana dalam mengatur segala perancangan kita bersama tim, bersama marketing kita dengan Allah dan yang lain-lain. Dan yang terakhir, hendaklah tabligh, iaitu menyampaikan. Sebab tu bila kita berada dekat sini, kita cakap kita menyampaikan ilmu yang bermanfaat, kita menyampaikan segala perkara kebaikan, kita ajak kawan kita untuk melakukan perkara kebaikan. Itu adalah contoh role model yang terbaik. Rasulullah SAW adalah contoh ikutan sepanjang zaman. Qudwatun hasanah, uswatun hasanah, di mana Rasulullah sentiasa menunjukkan akhlak yang terpuji, terbaik. Dan Rasulullah sendiri ada sifat yang tak ada dekat manusia lain, iaitu Allah memberikan sifat maksum kepada Rasulullah SAW, di mana Rasulullah terpelihara daripada melakukan dosa besar dan dosa kecil, dan hati dia sentiasa bersih, tak ada terpalit sedikit pun dosa. Tetapi kenapa Rasulullah yang maksum tu sentiasa beribadah non-stop, pagi, petang, siang, malam, tanpa jemu kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Berbanding dengan jiwa kita ni penuh dengan dosa, penuh dengan lumpur, penuh dengan kekotoran, tetapi kita tak nak melazimi taubat seperti mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya bila kita sedar kita banyak dosa, lagilah perlu kita bertaubat, lagilah perlu kita mendekatkan diri kita dengan Allah, lagilah perlu kita audit diri, muhasabah diri kita, perbetulkan diri kita daripada yang sebelum ni jahil kepada yang lebih baik daripada hari-hari semalam dan masa-masa yang lampau, insyaAllah. So, jadi role model dan contoh terbaik kepada orang sekeliling kita. Dan kita jadikan Rasulullah adalah role model kita sepanjang zaman, insyaAllah. Okey, yang ketiga, bagaimana kita nak jadi jutawan dunia akhirat? Okey, yang ketiga adalah sentiasa ada perasaan humble, rendah diri. Seorang yang berjaya ni, dia mesti seorang yang sentiasa merendah diri, tak menunjuk-nunjuk, tak ego, tak sombong, tak ada penyakit hati. Ibarat sekeping hati yang dimiliki dalam diri dia ni menjadi, orang kata, sejuk mata memandang. Orang sekeliling suka dengan dia, rasa terpikat dan terpesona dengan peribadi dia. So, insya-Allah kalau kita jaga sekeping hati kita ni, kita sentiasa humble. Sebabnya apa yang ada dekat dalam diri kita ni akan menzahirkan luaran kita. Cantik dalaman, cantiklah luaran kita. Kalau buruk dalaman kita, maka terpamerlah buruk. Muka masam, muka ketat, muka marah-marah. Tetapi orang yang sentiasa memiliki hati yang sentiasa bersih, yang sentiasa nak menjadi yang lebih baik, sentiasa bertaubat dan sentiasa berhijrah ke arah yang lebih baik, kita pandang je muka dia, sangat sejuk mata memandang. Kita nak lihat dia macam orang kata, kalau tak lihat sehari tu rasa rindu, kalau tak lihat sehari tu rasa macam tercari-cari, ternanti-nanti. Itu adalah antara orang yang memang orang kata sentiasa menyejukkan hati lah. Ada peribadi yang baik, akhlak yang baik, sentiasa menjadi inspirasi, sentiasa menjadi sumber motivasi, di mana kalau tak bercakap dengan dia satu hari, kita rasa something yang ibarat tak ada vitamin hati. So macam itulah, seorang leader mesti jadi seorang yang humble. Kalau kita dah berjaya, jangan kita ego dan kita pandang rendah pada orang-orang di bawah kita, tetapi kita tarik mereka sama-sama naik dengan kita. Sebab seorang yang berjaya ni, jangan kita jadi makin lupa diri, jadi seorang yang sombong, tetapi jadilah seperti padi, di mana makin masak makin menunduk. Kita nak jadi macam padi, di mana kita makin naik jadi jutawan. Bukanlah bermakna kita nak sombong, bukanlah bermakna kita nak lupa orang-orang di bawah kita, tak nak bantu golongan fakir miskin. Kita mementingkan diri dan kita hanya gunakan kekayaan dan kemewahan yang Allah bagi tu ke jalan yang salah. Na'udzubillah min zalik. Okey, yang keempat,
Jutawan dunia akhirat sentiasa bersederhana dan tidak boros. Orang kata low profile. Kita kalau kita lihat seseorang tu berjaya tapi dia suka bermewah-mewah, suka tunjuk kereta, suka tunjuk rumah besar, suka tunjuk wang berkepuk-kepuk. So jauhi sikap-sikap macam tu. Sebab bila kita jadi seorang yang jutawan ni, kita kena banyak jaga hati. Banyak jaga hati, jangan galakkan diri kita terlampau menunjuk-nunjuk. Tetapi kalau nak sebagai sumber inspirasi, cukuplah sekadar apa yang boleh menjadikan orang terinspirasi dengan kita. Tetapi jangan terlampau sangat. Jangan terlampau sangat sehingga menimbulkan rasa ujub, riak, takabur dalam diri kita. Na'udzubillah min zalik. Sentiasa bersederhana, jangan boros. Kerana boros, duit yang berjuta-juta pun boleh habis sekelip mata. Kalau kita tak pandai manage masa kita, tak pandai manage keuangan kita, duit tu akan lebur begitu sahaja. Sebab tu pentingnya ilmu. Orang yang banyak duit ni kalau dia salurkan ke arah yang betul, contohnya sebagai dia upgrade ilmu, dia infakkan harta di ke jalan Allah, so duit tu akan berganda-ganda dan duit tu akan menjadi saham akhirat dia. Inilah yang kita nak, jutawan dunia akhirat. Bukannya bila kita dah jadi jutawan ni, kita ada sikap kedekut. Kedekut bin Haji Bakhil orang kata. So kita tak naklah ada sikap macam tu. Dah lah kedekut, bakhil pula tu. So bila kita dah banyak duit ni, lagilah kita kena banyak infakkan harta ke jalan Allah. Jadi pembayar zakat terbesar. Ada infakkan surau atau masjid mengikut apa yang kita ada. So bersederhana dan lebihkan apa yang kita miliki tu untuk kemewahan dan keperluan orang lain. Sebagai contoh, bina madrasah ke, bina pusat anak yatim ke, bantu golongan ibu-ibu tunggal ke. So itu lebih berbaloi dan lebih baik daripada kita memboros sana sini dan kita hanya menggunakan pada kepentingan peribadi kita. Lebih fikirkan kepada side orang lain. InsyaAllah, the more you give, the more you get back. Okey, yang seterusnya, orang yang jutawan dunia akhirat ni, dia seorang yang sentiasa berkongsi rezeki dengan orang. Macam saya cakap tadi lah, kita kalau kita ada harta, Allah bagi kita rezeki kesenangan, jangan kita lupa orang sekeliling kita. Kita tengok orang susah, kita tak nak menghulur. Kita tengok anak yatim, tak ada bantuan, tak ada makanan, kita biarkan mereka kelaparan. So ringan-ringankan tangan kita, kerana tangan yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang menerima. Dekat hari akhirat kelak, tangan ni lah saksi atas segala amal jariah yang kita lakukan dekat dunia. Mulut satu je, mulut je yang akan terkunci kerana mulut selalu menipu. Tetapi anggota-anggota lain takkan menipu. Telinga takkan menipu, mata takkan menipu. Tangan kita lah yang menjadi saksi, tangan kiri kanan. Tangan inilah yang digunakan untuk membantu orang susah. Tangan inilah yang digunakan untuk membantu orang-orang yang dalam kesulitan. So tangan inilah yang nanti di hari akhirat akan membuktikan segala apa yang kita lakukan dekat dunia ni memang kita banyak tolong orang. Jihad fisabilillah. Okey, dan yang terakhir, seseorang jutawan dunia akhirat ni, dia hendaklah sentiasa menambahkan dan upgrade amal dia. Bukan bermakna bila dia makin naik, bila dia makin kaya, dia dah mula dah buang tudung. Dia dah mula dah singkatkan tudung, tak nak jaga aurat. Bukan macam tu. Tetapi makin kita naik, makin kita lagi kena berjaga-jaga. Makin kita kena ada sikap zuhud dan tawajuh dalam diri kita. Lagi kita kena perbaiki. Bukan bermakna Allah bagi kita kesenangan, kita makin suka make-up berwarna-warnakan muka kita ni, kita nak lagi perhatian orang. Sebab kita dah tahu, aku jutawan, mesti tunjuk dekat orang ramai bahawa aku ni ada make-up yang cantik-cantik, aku ada tudung yang cantik-cantik, aku ada emas, sampai pakai emas sampai penuh lengan ni. So itu adalah contoh yang tidak baik. Di mana bila kita ada kekayaan tu, jangan menjadikan diri kita sombong sehingga lahirnya perasaan ujub, riak dan takabur. InsyaAllah, sebab kita nak jaga perasaan orang lain juga. Orang lain tengok kita banyak harta, banyak duit, kita duk menunjuk-nunjuk, tayang-tayang, siap buat live, tunjuk duit, kira duit. So semua-semua tu harus dielakkan. Sebab kita nak jaga sekeping hati kita ni. Sebab kita, matlamat kita adalah kita nak jadi jutawan dunia akhirat.
ultimate goal kita adalah syurga yang abadi. Sebab tu macam perkongsian yang sudah cakap malam tadi, kita memang pandang syurga matlamat akhir kita. Sampaikan sembang dengan anak-anak pun nak pergi syurga sama-sama. Kalau tak nak solat, tinggallah, tak ikut ayah dengan umi pergi syurga. So benda-benda macam tu kita jadikan tujuan utama kita. Sebab kita dah tahu dah, tempat tinggal akhir kita, di situlah checkpoint yang terakhir adalah akhirat. Memang kita tak boleh lari dari semua tu, dan ia akan berlaku saat yang tepat, insya-Allah. So banyakkan tambah amal kita, banyakkan upgrade ilmu, sentiasa lazimi taubat, dan kita sentiasa menjadi yang terbaik di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Tak apalah kalau orang nak kutuk kita, orang nak cakap kita bukan-bukan, tetapi cukuplah Allah pandang dan Allah tahu apa yang kita buat ni hanyalah nak dapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita kalah dengan penilaian manusia. Manusia kata kita gini, kita dah rasa tergugat. Kita dah rasa macam orang kata give up. So tak boleh macam tu. Pandangan manusia tu letak tepi, tetapi utamakan pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana di hari akhirat kelak Allah lah yang akan menilai segala apa yang kita lakukan. Tak perlu kita risau apa orang nak cakap, ustazah lah, bajet alim lah, tunggang agama lah. Kita just lakukan, jaga nawaitu kita, jaga mindset kita, kita lakukan lillahi ta'ala, insya-Allah. Dakwah lillahi ta'ala, sebarkan ilmu yang bermanfaat kerana Allah Ta'ala. Okey? Sekian saja perkongsian Solehah hari ini. Segala yang buruk tu adalah daripada diri Solehah, dan yang baik tu adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.